Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah bagi setiap hari Khamis kita akan memberi tumpuan kepada isu yang berkaitan dengan program Jalinan Digital Negara ataupun Jendela. Dan kita ada tetamu yang istimewa untuk bercakap tentang isu yang kita pilih hari ini, iaitu committed untuk melabur kepada negara melalui Jendela. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Abdul Karim Fakir Ali yang merupakan Ketua Pegawai Rangkaian Maxis. Jadi Tuan nak panggil apa? Encik Abdul atau Abdul Karim? Just panggil Karim boleh. Okey. Apa khabar Tuan Karim? Ya, kalau baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Syarkawi kerana sudi menjemput saya. Ini sebenarnya kali pertama saya mewakili pihak Maxis dalam program Ruang Bicara. Okey. Kali pertama bukan berarti kali terakhir sebenarnya. Okey, ini sesuatu isu yang menariklah seperti yang saya war-war tadi bahawa setiap hari Khamis kita akan menumpukan perhatian kepada program Jalinan Digital Negara ataupun Jendela ini. Tapi mungkin menarik jugalah bila kita bercakap tentang aspirasi Jendela itu sendiri secara keseluruhannya. Mungkin peranan dan juga sumbangan yang dimainkan oleh Maxis. Apakah Tuan boleh kongsikan bersama dengan kami? Ya, terima kasih Datuk. Kalau kita tengok penggunaan internet kini sangatlah meluas. Betul. Dan kian meningkat. Oleh itu, rangkaian kukuh amatlah penting bagi menampung kesaling hubungan rakyat dan perniagaan. Kami mengutamakan pengalaman internet yang baik, keperluan untuk harian pelanggan kami. Di Maxis, kami bercita-cita untuk menjadi penyelia penyelesaian konvergen terkemuka di Malaysia. Sambil memanfaatkan keupayaan talian mudah alih dan juga talian tetap ataupun dikenali sebagai fiber bagi pengalaman digital yang lancar kepada para pelanggan kami. So itulah matlamat kami. Semenjak 26 tahun pihak kami telah melabur lebih daripada 27 bilion ringgit untuk memenuhi permintaan kesalahhubungan pelanggan yang cepat dan boleh dipercayai. Ada tiga langkah yang kami gunakan. Pertama kali, memperluaskan jejak gentian fiber bagi turut menyumbang dalam meningkatkan liputan talian tetap. Nombor dua, mempertingkatkan dan membina tapak baru bagi memperluaskan talian telefon mudah alih dan akhirnya menggunakan teknologi maju dan terkini untuk kecekapan yang lebih baik untuk para pengguna kami. Okey, itu sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Baik, kalau kita bercakap tentang pelan Jendela itu sendiri, ini pun sesuatu yang penting jugalah dan kita juga ingin berkongsi kemajuan yang telah pun dicapai oleh Maxis sendiri terutamanya pada bagi tahun 2022 ini dan juga tahun seterusnya. Apa yang difikirkan ataupun dirancangkan oleh Maxis sebenarnya? Sebelum kita ke Maxis, izinkan saya menerangkan secara ringkas tentang sasaran utama Jendela. Bagi fasa pertama itu tahun 2020 dan 2022, tumpuan Jendela adalah untuk memperluaskan liputan 4G kepada 96.9% kawasan berpenduduk. Selain itu, ini melibatkan penaikan taraf tapak luar bandar dan juga yang sedia ada. Kita panggil zon 3 dan zon 4 kepada 4G dan membina tapak 4G baru di kawasan luar bandar terutama di Malaysia sekali. Apa yang menariknya, kami pengendali perkhidmatan mudah alih akan bekerjasama. Kalau kita tengok, kita ada dalam 4 penyedia perkhidmatan yang utama, kita bekerjasama untuk memperluaskan kawasan liputan di kawasan-kawasan luar bandar. Dengan itu, kos yang tinggi untuk memperluaskan kita boleh mengurangkannya. Kemudahan seperti jalan raya dan tenaga elektrik yang boleh dikurangkan. Pengendali mudah alih juga mempertingkatkan liputan 4G di kawasan luar bandar, di kawasan bandar di sepanjang fasa 1 sambil pelaksanaan gentian fiber kepada 2.5 juta premis tambahan di seluruh negara. Dan paling penting, kelajuan pencapaian kita tahapkan kepada 35 megabit per second. Itu adalah komitmen daripada pihak pembekal talian mudah alih.
Bagi pencapaian industri tahun 2021, pihak industri bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi Malaysia telah melepasi sasaran jendela pada tahun 2021. Maksudnya pada akhir tahun lepas, kira lebih kurang 6.885 juta premis mempunyai akses kepada jalur lebar fiber, manakala 95.4% daripada semua kawasan berpenduduk mempunyai akses kepada rangkaian 4G. So daripada untuk kelajuan jalur lebar pula, daripada tahap 35 megabit per second, kita telah melampaui 37 megabit per second. Maksudnya kita telah melampaui sasaran utama dari segi kelajuan purata untuk talian medak alih. Baik, saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Encik Abdul Karim sendirilah tentang kemajuan yang telah pun dicapai. Bila kita bercakap tentang peralihan kita daripada 3G kepada 4G, tetapi yang menimbulkan masalah terutamanya lah yang melibatkan negeri Sabah dan juga Sarawak, kerana masih lagi timbul rungutan, masih lagi timbul rasa tidak puas hati bila kita bercakap tentang kesaling hubungan, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi apa yang Maxis dan rakan-rakan lain lakukan dalam usaha untuk memberikan satu perkhidmatan yang cukup menarik dan cukup baik sebenarnya kepada rakyat di Sabah dan Sarawak? Terima kasih Dato', soalan yang sangat menarik. Sabah dan Sarawak amat penting bagi Maxis. Dan kami ingin memastikan bahawa perkhidmatan terbaik dapat dinikmati oleh semua segmen pelanggan kami, daripada individu, kediaman, perniagaan, perusahaan, komuniti dan terutama segmen belia dan segmen B40. Ini selaras dengan cita-cita convergence kami untuk berkhidmat demi setiap kediamatan di Malaysia Timur melalui cadangan fiber ke rumah mereka semua. So memang ini adalah antara yang tumpuan kami. Kami telah meneraju rangkaian 4G yang kritikal di rantau ini dan akan terus membina melalui pelaburan dalam rangkaian menyediakan penyelesaian kesaling hubungan. Sebahagian besar daripada belanjawan kami untuk rangkaian kami peruntukkan kepada Malaysia Timur dan juga merupakan sebahagian daripada inisiatif Jendela. Jadi Jendela dan Maxis adalah bekerja sangat rapat untuk dan lagi satu, apa yang pentingnya melalui Jendela juga pihak kami bekerja sama rapat dengan penyedia komunikasi untuk saling membantu dan menyediakan sokongan diperlukan untuk memastikan salur 4G dan perkhidmatan berkualiti demi manfaat semua. Okey, yang Sabah dan Sarawak itu apakah Maxis merasa yakin bahawa segala kehendak rakyat terutamanya di Sabah dan Sarawak itu akan berjaya dipenuhi juga? Mungkin akan mengambil masa yang agak panjang. Tak tahulah pandangan daripada Tuan sendiri. Okey, untuk Sabah dan Sarawak keadaan sekitarnya lebih mencabar daripada kita bandingkan dengan keadaan di Semenanjung. Betul. Tapi untuk pihak Maxis kita telah mendapat kita panggil jendela fasa 1 di Sarawak dan kita baru saja balik daripada berbincang dengan pihak di Sarawak bagaimanakah untuk kita mempercepatkan memperluaskan kawasan. So kita dan juga akan berganding bahu dengan penyedia perkhidmatan yang lain untuk menyediakan dan menyegerakan peliputan kawasan terutama di Sabah dan Sarawak. Okey. Baik, Tuan Abdul Karim dan juga penonton-penonton yang sekarang melumpuhkan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita ada testimoni sebenarnya daripada rakan-rakan kita khususnya di Sabah. Jadi mungkin menarik jugalah kalau kita kongsi pandangan dan juga komen mereka bila kita bercakap tentang peralihan kita ke jalinan digital negara ini. Kita ikuti sekarang. Sekarang ini tower sudah upgrade, bagus daripada sebelum ini. Pengunjung yang datang sini, anak-anak kami yang promote melalui internet dan di sana kurang ramai nampak. Kita berada di Kampung Melangkak,
di mana kita telah menaiktarafkan menara yang sedia ada di kawasan ini. Kita tutup 3G, kita akan upgradekan equipment di menara tu kepada 4G. Sebelum ini, pengusaha kawasan resort Melangkap ini menggunakan perkhidmatan marketing dia secara manual. Tapi sekarang dengan ada penaiktarafan menara ini, pengusaha boleh menggunakan Facebook dan internet untuk mewar-warkan produk dia. Dari segi perniagaan dia bertambah, dan kita boleh tengok sebenarnya setiap minggu akan ada orang saja yang datang untuk menikmati keindahan sungai di Kampung Melangkap ni. Okey, menarik sebenarnya, dan itu antara manfaat yang diperoleh oleh rakan-rakan kita yang berada di Sabah khususnya, dan kita percaya rakan-rakan di Sarawak juga sudah mula merasa kenikmatan program jalinan digital negara ataupun Jendela ini. Tapi sebelum saya bertanya lebih jauh lagi kepada Tuan, saya juga nak tahu secara ikhlaslah, berlandaskan daripada pengalaman yang ada kepada diri Encik Abdul Karim sendirilah, lama terlibat dalam industri telekomunikasi ini. Berapa lama agaknya peralihan daripada 3G kepada 4G itu akan sempurna secara keseluruhannya daripada pengalaman Tuan sendiri? Kalau kita tengok sistem 3G telah dipelopori semenjak tahun dalam 2002-2004. Okay. Dan di Malaysia kita telah putuskan untuk kita shutdown ataupun tutup sistem 3G. Target asalnya hujung tahun lepas. Okay. Tapi disebabkan ada beberapa kesukaran, contohnya di Sarawak kita ada pilihan raya, dan beberapa negeri also kita ada mengalami malapetaka banjir. So apa yang kita buat, kita extendkan, kita lampaukan sampai ke kuarter 1 ataupun sehingga hujung bulan 3. Jadi di seluruh 3G sistem 3G telah pun ditutup, kecuali di kawasan-kawasan yang sangat pendalaman di mana kebanyakan pengguna masih lagi belum mempunyai handphone 4G. So kita masih lagi ada 3G, but ini adalah kawasan yang sangat pendalaman. In terms of infra sendiri, apakah ianya mencukupi sebenarnya untuk membolehkan negara kita beralih daripada 3G kepada 4G seperti apa yang ada sekarang ini, Tuan? Okey. Untuk masa ini tahap target Jendela, sasaran Jendela untuk mencapai ke 96.9 memang di dalam jangkauan. Dan para penyelia di Malaysia memang bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya untuk memastikan kita mendapatkan sasaran utama ke hujung tahun ini. Okey, kembali semula kepada topik yang kita bincangkan inilah. Kita faham bahawa pembinaan rangkaian ini bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya, dan ia memerlukan satu sumbangan yang luar biasa sebenarnya daripada jurutera, terutamanya dengan lonjakan penggunaan data itu sendiri. Mungkin boleh Tuan terangkan tentang isu ini, Tuan? Okey, sebagai seorang jurutera telah hampir ke 26 ke 28 tahun. Wow. Memang peranan jurutera rangkaian telah berkembang tahun demi tahun. Kalau kita tengok semenjak tahun 1994 di mana 2G asalnya dilancarkan, dan hingga ke kini kita dah ada 3G, 4G dan 5G akan datang. So jurutera rangkaian kerjanya tidak jauh daripada seperti dahulu, tapi kita akan menggunakan teknologi lebih terkini. Kalau dulu kita terpaksa memandu kawasan ke kawasan pendalaman, sekarang ni dengan adanya data dan juga maklumat yang lebih tepat, kita boleh membuat kerja-kerja perancangan daripada office. Dan of course kita juga perlu ada engineer di luar sana untuk memastikan perancangan yang tepat untuk penggunaan pengguna yang lebih baik.
Kadang-kadang kita juga nak sentuh satu lagi persoalan Encik Abdul Karim. Masih lagi timbul rungutan-sungutan daripada pengguna-pengguna bila kita bercakap tentang capaian internet itu sendiri. Kadang-kadang orang selalu melihat di luar bandar, di kawasan-kawasan yang jauh dan sebagainya, mengatakan itu memang perkara biasa. Tetapi kadang-kadang ianya juga berlaku di kawasan-kawasan bandar itu sendiri. Apa sebenarnya masalah yang kita hadapi? Ini soalan yang sangat menarik. Kalau kita tengok dari segi komunikasi, kita ada dua sistem. Satu talian mudah alih dan satu talian tetap. Kalau kita tengok talian tetap, biasanya kita tidak akan mendapat masalah walaupun terdapat banyak bangunan yang dibina di di sekitar kawasan bandar. Itu adalah salah satu contoh kalau kita menggunakan gentian optik. Untuk talian mula alih, sebab ia menggunakan gelombang, setiap kali jika ada bangunan yang baru akan merencatkan gelombang daripada masuk. Gangguan tu ada pergerakan. So kalau kita tengok untuk talian mula alih ini, kita akan sentiasa berkembang. Kalau kita tengok daripada dahulu kita ada 2G, 3G, 4G dan akan berkembang. Itu adalah antara satu yang para pengguna perlu juga faham. Dan of course kita juga pastikan sebagai penyelia perkhidmatan kita akan memberikan yang terbaik untuk para pengguna kita. Memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Saya juga nak dapat pandangan secara ikhlas juga daripada Tuan Abdul Karim sendiri. Apa yang ditawarkan oleh Maxis bagi menjamin bahawa sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna mereka? Untuk pihak Maxis, kepuasan pelanggan adalah yang paling utama bagi kami. Untuk kami, kita panggil customer first. Maksudnya apa saja yang kita akan buat, kita akan memastikan para pengguna kita akan mendapat kepuasan seperti apa yang kita telah janjikan. Itu adalah salah satu contoh yang pertama. Yang kedua juga, kita akan memastikan setiap bahagian dalaman engineer kita akan cuma mentingkatkan kualiti perkhidmatan dari masa ke semasa. So, itu adalah salah satu contoh di mana kita akan sentiasa berkembang untuk menambah baikkan kualiti perkhidmatan kami. Untuk menjayakan apa yang disebut sebagai program jalinan digital negara ataupun JENDELA ini, sebenarnya ianya bukan saja bergantung kepada perkhidmatan dan juga sumbangan dan juga komitmen yang diberikan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi, tetapi rakyat juga sebenarnya boleh dan harus memainkan peranan mereka untuk menjayakan program JENDELA ini. Apa yang perlu rakyat fahami sebenarnya? Contohnya seperti bila kita akan menutup 3G. Kita harapkan para pengguna di luar juga akan tukarkan talian peranti mereka daripada 3G ke 4G. Itu adalah salah satu yang nombor satu. Nombor dua, kita juga galakkan para pengguna sentiasa memastikan penggunaan telefon yang cara yang betul. So contohnya kalau kita ada signal yang kurang sedikit di kawasan dalaman rumah, kita juga ada penyelesaian kita panggil Wi-Fi yang untuk meningkatkan penggunaan telefon di dalam rumah. So kita ada penyelesaian yang di mana para pengguna boleh juga mempertimbangkan untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik daripada pihak kami. Mungkin satu aspek juga yang saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Tuan. Bila kita bercakap tentang sikap dan juga perubahan yang harus dilalui oleh pengguna itu sendiri, soal yang selalu dibangkitkan ialah kos. Ialah untuk menukar telefon pun bukan murah sekarang ini dan sebagainya. Tetapi apa yang Maxis lakukan sebenarnya untuk membantu pengguna-pengguna yang mungkin tidak mampu tetapi masih lagi boleh menikmati perkhidmatan yang baik dan sempurna yang dilakukan ataupun diberikan oleh Maxis. Pihak Maxis sentiasa memberi contoh-contoh peranti yang terbaik di luar sana dengan harga yang berpatutan. Kalau kita tengok pihak Suruhanjaya dan juga pihak kementerian ada
bekerjasama dengan pihak penyelia untuk menurunkan harga para peranti di luar sana. So memang kita telah akan pastikan contoh-contoh peranti yang lebih baik, maksudnya untuk peranti yang boleh menggunakan sistem 4G sebagai contoh. Apa tawaran-tawaran yang difikirkan oleh Maxis dalam usaha untuk memberi khidmat dan juga memberi servis yang baik kepada pengguna, Tuan? Kita ada juga selain daripada peranti yang offering peranti yang agak baik, kita juga ada contoh kita membuat bundling, kita panggilkan, untuk talian mudah alih dan juga talian tetap. Kita juga campurkan. Kalau kita tengok, kebanyakan talian mudah alih ni untuk pengguna yang sentiasa bergerak. Jadi kalau kita tengok untuk para pelajar sekarang, perlukan talian yang lebih kokoh dan tetap. Jadi kita juga cadangkan para pengguna kita untuk melanggan gentian optik daripada pihak Maxis Haswa. Bila kita melihat kepada apa yang berlaku, kita bercakap tentang ialah 2 tahun kita mengalami apa yang disebut sebagai pandemik COVID-19, Tuan, ya. Kita juga mengalami situasi ekonomi yang tidak menentu, dan kita tahu rakyat Malaysia juga, terutamanya golongan B40 dan sebagainya, juga menghadapi banyak situasi yang begitu mencabar sekali. Jadi apakah Maxis juga mengambil kira isu-isu ini, dan bagaimana Maxis sendiri menyesuaikan dengan situasi semasa? Okey, apa yang kami buat sebagai sokongan korporat kami, kita juga ada terutama di kawasan luar bandar, kita panggil sistem dipanggil e-class, di mana para pelajar boleh juga sebagai latihan selepas sekolah menggunakan portal kami, di mana untuk tambahan pelajaran bahasa untuk bahasa Inggeris, untuk sains dan matematik. Itu adalah salah satu contoh untuk membangunkan para pelajar. Dan juga usahawan, kita juga ada contohnya e-usahawan, yang mana kita membangunkan terutama bukan saja di bahagian untuk lelaki, juga untuk gender diversity. Kita ada juga untuk melatih para usahawan di luar sana menggunakan teknologi digital untuk mereka memperluaskan perniagaan mereka. Agaknya bilalah kita akan bergerak kepada apa yang telah pun sebenarnya berlaku di seluruh dunia, sebenarnya bergerak daripada 4G kepada 5G. Bila agaknya, Tuan? Berapa lama masa yang akan diambil? Kalau kita tengok 4G ke 5G itu adalah salah satu natural movement. Tapi pengguna perlu tahu juga apakah keperluan terutama untuk 5G. Kalau kita tengok tujuan utama kita untuk memastikan 4G sebagai jendela melampaui 96.9%. Maksudnya kita perlukan kita memastikan setiap curug rantau di Malaysia ada signal untuk talian mudah alih. Itu nombor satu. Dan untuk dia bergerak ke 5G, kita akan memastikan kita ada contoh-contoh kepenggunaan untuk 5G, terutama untuk IR 4.0 dan untuk pelbagai kemudahan atau servis yang lebih utama. Dan lagi satu yang penting juga, talian 4G, 5G adalah talian mudah alih. Kita juga perlu memastikan untuk talian tetap gantian optik fiber pun perlukan menyeluruh. Itu adalah sebabnya jendela ada sasaran utama bukan sahaja untuk talian mudah alih, juga untuk talian tetap. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya sekarang ini. Ada lebih kurang 2 minit begitu saja. Jadi saya juga memberi peluang kepada Encik Abdul Karim lah, janji Maxis sendiri untuk menjayakan program jalinan digital negara ataupun jendela ini, dan juga mungkin ada juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya barangkali kepada penonton-penonton kita, kerana tak berapa hari lagi pun kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi saya beri ruang dan peluang ini kepada Tuan Abdul Karim Fakir Ali. Terima kasih. Tuan. Ya. Terima kasih. I think jendela adalah aspirasi bersama seluruh negara. Betul. Dan kita perlu berganding bahu untuk memainkan peranan kami dalam menjayakannya. Bagi pihak Maxis, kami komited untuk melabur dalam negara dan memainkan peranan kami sebagai syarikat telekomunikasi melalui jendela, sambil memaksimalkan potensi pendigitalan. Ini selaras dengan inisiatif My Digital Negara. Kedua, kami menjedari kepentingan keselamatan data. Oleh itu, kami telah menyediakan penyelesaian yang inovatif untuk memastikan infrastruktur keselamatan cyber yang kukuh untuk pelanggan kami. Dan akhir sekali,
kami mengiktiraf sokongan padu dan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta pihak berkuasa tempatan dalam segala usaha kami untuk mencapai cita-cita digital demi rakyat. Dan bersempena dengan sambutan Hari Raya yang akan datang. So bagi pihak kami pihak Maxis, kami mengucapkan selamat Hari Raya. Kita baru saja hari ini melancarkan sambutan Riang Ria Hari Raya bersama pihak Maxis. Okey. Apa lagi agaknya something special yang akan ditawarkan oleh Maxis sempena sambutan Hari Raya? Ya, tunggu sahaja berkenaan dengan kita akan mewawarkan kita punya the recent branding, kita namakan rangkaian Malaysia. So maksudnya rangkaian kita, setiap kita adalah networking antara kita, macam kita bersama, kita kalau kita minat sukan, kita adalah rangkaian peminat sukan. Kalau kita adalah katakan kita penyokong kelab Inggeris terkemuka, kita adalah rangkaian bersama. Dan kita adalah membina untuk seluruh Malaysia, itu kita namakan rangkaian Malaysia. Okey, menarik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Encik Abdul Karim Fakir Ali, iaitu Ketua Pegawai Rangkaian Maxis, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Walaupun buat pertama kali ialah mungkin nervous sedikit, tetapi saya percaya bahawa ini bukan kali terakhir dan insya-Allah mungkin kita akan dapat bersama lagi, dan kita mendoakan supaya apa yang dilakukan oleh Maxis bersama-sama dengan program jalinan digital negara ini akan menghasilkan sesuatu yang akhirnya akan memberi faedah kepada semua pengguna dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara. Jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi. Jumpa lagi. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu